Salam sejahtera, salam perpaduan, murid tingkatan 2, Cikgu Ciu hari ini. Hari ini kita akan belajar iaitu berkenaan dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan ini bermaksud raja. Kesultanan ini bermaksud raja. Ada raja. Kalau ada raja, dia ada sistem raja. Sistem beraja. Sistem beraja ini dibantu oleh siapa? Raja dibantu oleh pembesar. Oleh pembesar. You kena tahu ini pembesar. Kalau tak ada pembesar, maka raja tidak akan daulat. Raja mungkin buat kerja seorang, tidak dibantu oleh pembesar. Tetapi dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja dibantu oleh pembesar. Okey, kita tengok pusat perdagangan. Apa maksud pusat perdagangan? Pusat perdagangan bermaksud satu tempat di mana ada kapal, yang berniaga di pelabuhan, tempat kapal singgah. Tempat kapal singgah di mana? Dia singgah di pelabuhan. Kalau kamu tak tahu pelabuhan itu apa, kamu boleh pergi ke Port Dickson. Port Dickson, pergi tengok. Ada kargo, sana ada kargo. Dan kemudian apa maksud pelabuhan? Apa maksud satu tempat? Ini satu tempat. This is a place. Orang panggil dia pelabuhan. Pelabuhan entrepot. What is pelabuhan entrepot? Pelabuhan entrepot ialah kata mudah simpan dan keluarkan. Satu tempat di mana kapal-kapal di luar negara dia simpan barang atau keluarkan barang untuk urusan jual beli. Dan tengok sini pelabuhan entrepot yang mengumpulkan barang dari alam Melayu. Alam Melayu itu Cikgu Ciu dah tunjuk pada kelas yang lepas. Kemudian kita tengok pula pelabuhan, tempat kapal singgah ini kapal. Ini kapal. Cantik aja Ciu tulis kapal dan lukis ini. Ini kapal di mana ini laut. Ini ialah Melaka. Ini Melaka. Ini Melaka. Kapal datang singgah. Singgah sini. Sini panggil apa? Sini panggil pelabuhan. Kena ingat pelabuhan is a place that the ship singgah. The ship singgah. Ship is kapal. Dan juga pusat peredaran. Pusat peredaran ialah edar barang. Ataupun bagi barang. Pusat bagi barang. Pusat bagi barang. Barang dari mana? Barang dari timur dan barat. Nanti kita tengok what is timur, what is barat. Okay guys. X ialah apa? Y ialah apa? Habis kamu. Cikgu geografi siapa? Cikgu geografi? Cikgu U3. Okey, X ialah apa? Timur ke barat? Are you sure? Okey, tak apa. Okey, U ialah utara kan? Utara kan betul? Bawah ialah selatan. X ialah apa? X. Barat Are you sure barat? Why? Relax. Just Cikgu Ciu nak bina confident. Sebenarnya Mohana Ras dah cakap jawapan betul. Barat. And then Y ialah timur. So jangan risau. Nanti peperiksaan jawab betul yang ni. Kamu dah dapat berapa markah sini. Okey, kita tengok what is barat, what is timur. Okey, barat ni pedagang. Orang dari mana datang ke Melaka? Kalau barat. Orang dari mana datang? Apa dia? Luar negara. Yes. Boleh bagi contoh negara tu? Australia di bawah Indonesia, Putri. Australia. Indonesia di Asia Tenggara, alam Melayu. Okey, Cikgu Ciu nak dua contoh. Tak apa, guna cakap tak apa. Barat, negara barat tu seperti mana? Okey, seperti British. Yeah.
Lepas tu siapa lagi dari barat? Iaitu India. Okey. So Timor ni siapa? Timor ni China. Okey, kita tengok nanti kita tengok. Kita tengok kenapa Cikgu Chiu cakap macam tu. Sebab apa mereka datang? Sebab mereka nak perdagangan perdagangan. Nak tukar barang, tukar barang. Kalau India dia tukar kain karpet, karpet. Kalau dari China dia tukar kain sutra, kita tengok. Okey, kedudukan strategik Tadi kita dah belajar barat dan timur, betul. Okey, kita akan tengok Melaka di tengah-tengah. Melaka di tengah-tengah. Okey, kita tengok macam mana Ini timur. So, kedudukan yang strategik iaitu dari India di barat dan timur ialah China kena ingat So, kenapa Melaka ini luar negara suka datang sebab kedudukan strategik. What is strategik? Strategik ialah sesuai. Kenapa sesuai? Sebab dia di tengah-tengah Melaka di tengah dan apabila Melaka di tengah maka pusat perdagangan tu kapal-kapal dia singgah dia berhenti rehat di pelabuhan Melaka. Kemudian kita tengok di sini dan Cikgu Chiu guna geografi sikit boleh Cikgu Yusri bagi So nampak ini pandu arah. Ni nampak utara So di mana sini barat. Boleh nampak sini timur. So Melaka di tengah-tengah. Nampak tak? Nampak tak? Sini India Gujarat semua ni. Ini negara India sini. Sini India India. So orang India itu dia naik kapal layar dia datang ke Melaka Melaka. And then you tengok China ni dia pun datang ke sini dia datang ke Melaka. Nampak tak? So ini dikenali sebagai kedudukan strategik So kena ingat. Kedudukan strategik. Ingat baik-baik. Okey. Sebab itu Melaka dikenali peringkat antarabangsa worldwide semua negara tahu what is Melaka. Melaka is ada satu sistem yang dipanggil sistem beraja dibantu oleh pembesar. Kemudian kita tengok tadi kita tengok tempat Tadi kita tengok tempat kita dah faham iaitu kedudukan yang strategik, betul. Kemudian kita tengok pusat pengumpulan barang. Cikgu Chiu ada cakap tadi nombor 2 Cikgu Chiu cakap simpan dan keluarkan, betul tadi. Ada Cikgu Chiu cakap tadi simpan dan keluar. Apa yang dimaksudkan simpan? Simpan ialah kumpul dia gather all the tools all the barang from India and China di Melaka. If the Indian people come to Melaka, they want the China barang China, so they will go to the Melaka and take no need go to the China so far. So singgah Melaka only can get the China barangan China. So apa yang ada dalam Melaka ni? Melaka ni dia simpan apa? Dia simpan apa? Dia keluarkan apa? Di mana pedagang datang simpan barang dan ambil barang. Timah, emas, kapur barus, hasil hutan, rempah ratus. Yang sini kamu kena kenal ialah timah emas dan hasil hutan What is hasil hutan? Hasil hutan you ingat sarang burung. You know sarang burung? Bukan sarang burung di luar rumah kamu itu ada sarang burung. Ini ialah bird nest sarang burung yang berkualiti. Orang Cina suka minum sarang burung sebab sarang burung ni dia boleh memutihkan kulit dia boleh mencantikkan kulit
dan awet muda. Rempas 100 ialah like curry you know curry you buat curry itu wangi lah. Bau okey lah curry. Best kan? Kenapa ada kewangian rasa sedap itu? Kenapa? Sebab ada rempas 100 Sebab contohnya bunga cengkeh bunga cengkeh kayu manis Kalau kamu pergi ke dapur lah confirm ada punya bunga cengkeh 3 kawan, ada 4 kawan juga Okey, istilah yang orang selalu guna di pasar 3 kawan, 4 sekawan untuk masak masakan yang sedap dan wangi. Kalau you hidu kan, ada jiran masak kari itu dia guna rempas 100 Okey, next kita tengok pula. Kita kena tahu Melaka dulu ada 2 tempat baru Ingat lagi 2 tempat baru. Satu ialah melalui peperangan iaitu tanah jajahan. Satu lagi dia tidak berperang. Dia panggil apa? Naungan. Sebab mereka taat setia kepada Sultan Melaka. Kena ingat barang ini diperoleh daripada negeri naungan. Negeri naungan ialah masyarakat yang taat setia kepada Sultan Sultan Melaka. Dan jajahan itu Sultan Melaka dapatkan tanah baru melalui peperangan serta kawasan sekitar Alam Melayu. Kita nampak empire kerajaan Alam Melayu sangat luas Okey, barang luar apa yang Melaka tak ada? Yang perlu dapat dari negara luar. Okey, benang emas Wah, benang emas tau. Kain pelikat, batu delima, tebikal, wangian. Perfume ni datang dari India Kebanyakannya datang dari India. Bahan makanan. Kamu kena ingat dulu Melaka tak ada padi Kena ingat, dulu kerajaan Melayu Melaka ini tak ada padi. Mereka bergantung daripada barang dari luar, iaitu padi. Tak ada padi dulu Melaka. Kalau Melaka bukan pelabuhan, mungkin Melaka tidak akan majulah. Sebab ada pelabuhan, mereka tukar bahan makanan dari nasi, dari padi ke sayur-sayuran ataupun lain-lain. Kepelbagaian. What is kepelbagaian? Kepelbagaian is banyak jenis barang. Banyak jenis barang. Kepelbagaian ialah banyak jenis. So banyak jenis barang dagangan. What is barang dagangan? Barang dagangan ialah barang yang dibawa melalui kapal. Barang yang dibawa melalui kapal. Kapal yang bawa barang itu kita panggil barang dagangan. Melalui kapal. Dulu tak ada kapal terbang lagi Sekarang barang dagangan ini ada 2 jenis. Satu melalui udara sekarang Satu lagi melalui laut udara you know udara guna kapal terbang hantar barang. Kedua guna kapal laut and satu lagi barang dagangan dari darat bermaksud contoh Thailand dan Malaysia. Dia dekat, dia guna van ke lori ke so ada 3 jenis barang dagangan. Tapi dulu ialah laut saja guna kapal saja. Cantik batu permata ini. Guys, cantik Nak tak? Kalau putri mungkin nak awet dia ke bakal suami dia bagi batu permata. Batu permata, batu delima Batu delima ini bermaksud batu yang sangat mencari tarikan pedagang. So batu delima ini macam ice cube.
So ramai yang ada apa ni, jual lah, pedagang jual kepada masyarakat di tanah Melayu. Okey. Next kita tengok, tadi kita dah tengok tempat yang sesuai, betul. Kita tengok tempat yang sesuai. Kemudian kita tengok apa dia tadi? Ialah fungsi, fungsi pelabuhan. What is pelabuhan? Di mana tempat-tempat persinggahan kapal, Okey, good. So nombor 3 kita akan tengok kenapa Melaka ini dianggap pusat perdagangan. Pusat is, you know what is pusat? Pusat is like tempat tumpuan, Many of people community will go to the that place. That place called pusat, pusat perdagangan. So banyak kapal-kapal yang akan bersinggah di Melaka. So kita tengok kenapa. Okay, so ada pedagang is like orang yang gunakan kapal. Pedagang is orang yang gunakan kapal layar. So pedagang ni dari mana? Dalaman dan luar alam Melayu. Kita tengok yang paling ramai dari mana? Yang paling ramai datang ke Melaka ialah Arab, Arabia. So Arabia, So China dan Gujarat. Gujarat is India, di India country, So ada lagi Pasai, Jawa merupakan pedagang yang paling ramai dari alam Melayu. So Pasai and Jawa ni, kalau kamu tak tahu tempat dia, kamu boleh pergi Google search, kita search sama-sama, itu di alam Melayu, dekat dengan Melaka. Kemudian kita tengok pelabuhan Melaka juga dikunjungi pedagang dari Brunei. Tahu Brunei di mana? You know Brunei is where? Okay, ini peta Malaysia, Cikgu choose. Okay, Brunei di sini, Brunei di sini. Okay. Okay. So Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan Annam. Okay, so kita tengok Turki dan Mesir ni datang dari barat. Turki dan Mesir ialah barat, and semua ini di Asia Tenggara. Okay, next. Okay, inilah. You tengok, So diorama pedagang Arab. So tengok, pedagang Arab ni orang yang datang dari negara Arab, dari negara Arab. So negara Arab ni sangat kaya, Okay, so kamu nak kenal orang Arab, you kenal dia pakai macam ni. Pakai bukan macam tudung, dia ada macam tudung, Lelaki pun pakai macam tudung. Okay, so ini pedagang Arab. Ramai orang masyarakat Malaysia suka orang Arab. Kenapa suka masyarakat Arab? Sebab apa dia? Kaya, okey, kaya betul. Satu lagi, hidung mancung. Betul tak hidung mancung? Hidung. So siapa-siapa yang nak teka perempuan, you kena hidung kamu ni kena tajam sikit, Okey. Tapi yang penting hati ikhlas hidung mancung pun, hati tak ikhlas pun ke laut nanti. Next, pusat perkapalan, kita dah belajar tadi apa dia? Nombor 1 apa dia? Kita dah belajar tempat, betul. Tempat yang sesuai, tempat yang strategik. Nombor 2 apa dia kita belajar? Nombor 2 kita sudah belajar apa? Kita belajar fungsi, fungsi pelabuhan, betul. Okey, fungsi pelabuhan. Pelabuhan ni dia simpan barang, dia keluarkan barang. Kena ingat, Okey, mudah dan senang sejarah. Kamu faham dah cukup sejarah, So simpan dan keluarkan. Panggil apa? Pelabuhan entrepot, Pelabuhan entrepot. Yes. Entrepot, what is entrepot? Entrepot is international, international pelabuhan. Semua pedagang
dari China, dari India, dari Eropah datang ke Melaka. That's called entrepot. Di mana ada tempat simpan barang, simpan dan keluarkan barang. So kita tengok yang ketiga tadi kita tengok tadi tumpuan nombor 3 ya, tumpuan pedagang tumpuan pedagang. So ramai pedagang datang iaitu Arab, India dan China. Kemudian kita tengok yang keempat. Keempat ialah pusat perkapalan. What is perkapalan? Perkapalan is kapal kapal Masuk kapal ni kapal-kapal yang datang dari peringkat pesada dunia. Dia datang ke Melaka. So kita tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah pusat perkapalan di mana banyak kapal yang singgah ataupun sampai ke Melaka untuk apa? Jom kita tengok. Pelabuhan Melaka dikunjung oleh pelbagai. What is pelbagai? Pelbagai is banyak banyak kapal. Okay. Yes. So jenis kapal and ada kapal yang kecil, ada yang kapal yang besar. Kalau kapal yang besar tu kalau kamu dua cempaka kelas kamu ke atas kan. Okey, sebelum kita PDPR tu kan. Okey. So yes, Santi jangan share screen Santi, tak nampak. Santi? Santi. Navin Kumar. Hello. Nampak screen je kuat? Hilang kan? Nampak? Oh, nampak lagi? Navin Kumar, stop sharing screen. Tekan stop sharing. Yang kejap cikgu pause. So kita sambung So di Melaka ni ada banyak kapal kapal kecil dan kapal besar So kapal kecil ni apa dia terdiri dari perahu, sampan, gurat, penjajak, sagu ini semua ini kapal-kapal yang kecil jenis kapal yang ada di masyarakat di Melaka dulu lancang ini di galeri sejarah ada nanti Cikgu Ciu buka bagi kamu tengok nanti dah buka sekolah nanti So yang ni semua kapal kecil Kalau you nak tahu lebih lanjut you boleh Google search. Kapal besar ni seperti Jong and Batra kita tengok. Batra ialah kapal kapal besar. Kita tak panggil kapal, kita panggil Batra. Kapal besar ialah Batra So kapal kecil pula okey, ini dah ada So ini repeat saya. Tak apa, ini repeat saja, repeat So kita tengok. Inilah Jong Nampak Jong? Ini what is replica What is replica? Replica is like reka bentuk. Ingat ABT. ABT siapa ajar ABT dua cempaka? Cikgu Ronina mungkin akan ajar replika. What is replika? Reka bentuk. Reka bentuk Jong. Inilah kapal Jong. Orang panggil Jong. Cantik tak dulu? Ini kapal Jong. Dia guna angin. Angin. Ataupun kita panggil kapal layar dulu. Kapal layar. Sebab apa layar? Sebab guna angin Okey, Jong. Kalau siapa lelaki ada tengok One Piece, you tahulah ini Jong Kemudian kita tengok reka bentuk. Kita tengok reka bentuk balu. Reka bentuk balu ni dia tak sama dengan Jong sebab Jong ni dia lebih terbuka. Betul Dia lebih terbuka. Kalau baru ini dia tertutup Dia macam indoor tertutup. So Jong terbuka, balu tertutup. Yes. Okay, next. Kesimpulan tengok dah nak habis lah, kita belajar sikit-sikit je hari ni Kesimpulannya, kejayaan ni success of Sultan Melaka ini came from menguasai perdagangan. Dia datang dari perdagangan. Perdagangan ialah bisnes yang melibatkan kapal.
melibatkan kapal. Why kapal? Why? Sebab mereka bawa barang melalui kapal kan, ini kapal kan. Dia bawa barang ni. Barang yang dibawa kapal apa dia? Orang panggil apa? Barang apa? Orang yang bawa barang dari kapal ini kita panggil barang apa? Ini ialah barang, kejap ini orang Ini dia bawa barang lah Dia nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Okey? Dia nak pergi Melaka, dia bawa barang. Okey, barang ini panggil apa? Barang ini panggil apa? Barang ini panggil apa? Barang ini panggil apa? Kalau dia melalui kapal, kita panggil dia barang dagangan. Ingat barang dagangan. Ingat ni. Yes, barang dagangan Okey, orang ini dia menjalankan aktiviti apa? Okey, orang ini dalam peta ini Cikgu Ciu tunjuk ini, orang ini menjalankan aktiviti apa? Aktiviti Yes, Putri? Aktiviti apa? Okey, kita panggil menjual beli di darat Kalau kita tengok orang di sini, dia guna kapal, dia ambil barang dagangan, kita panggil dia aktiviti perdagangan. Faham Dia nak pergi mana sekarang? Orang ini nak pergi mana? Yeah, dia nak pergi Melaka. Itulah masuk aktiviti perdagangan. Faham Okay, good. Okay, so di mana? Di Selat Melaka So di Selat Melaka membolehkan kesultanan ini. Kesultanan adalah Kerajaan Melaka Kerajaan Melaka. Sebab ketua kerajaan ialah Sultan Melaka Jadikan pusat perdagangan yang unggul ni hebat Dulu Melaka ada pusat perdagangan yang hebat. Okey, faham Kemudian ini latihan. Okey, latihan Cikgu Ciu akan buat bersama kamu lah Okey, zaman Kesultanan Melayu Melaka typo lagi iaitu pusat perdagangan. Bincangkan fungsi pusat perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. What is fungsi dia? Okey. Kemudian pada pendapat anda, setujukah adanya pusat perdagangan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara? Berikan hujah anda. Okey, yang ini untuk kawan-kawan yang tak dapat mengikuti kelas atas talian So itu saja daripada Cikgu Ciu atas pengusian pada hari ini. Sekian, terima kasih Cikgu Ciu, guru sejarah anda, mengambil berat pendidikan anda. Stay safe, selamat menjalankan tugas sebagai murid. Okey, kita jumpa pada kelas minggu hadapan. Sekian, terima kasih.